Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, para asatiza, tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Ta'ala kerana pada pagi ini dapat alhamdulillah sekali lagi kita bersama-sama dalam siri kuliah falak kita atas talian yang seperti mana insya-Allah seperti biasa kita akan merujuk kepada kitab Manzumatul Manazilul Qamar karangan oleh Syekh Khalifah bin Hamad Ad-Damhani, dan insya-Allah tuan-tuan pada hari ini 13 Rejab 1443 Hijrah bersamaan dengan 15 Februari 2022 Masihi, yang mana kalau kita lihat tuan-tuan pada hari ini kita dah berada pada buruj matahari Jaddi dan kita berada pada manzilah bulan An-Nathrah. Mana saya tahu tuan-tuan? Ni dia punya rujukannya. Mana jap tunjuk rujukannya. Ini takwim yang disusun oleh Tuan Guru kita. Yang kalau yang belum dibuka yang ni lah. Okey, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi banyak manfaat yang kita dapat ambil daripada takwim yang disusun oleh Tuan Guru kita ni. Jadi bolehlah kalau sekiranya nak beli lagi pun ada, saya rasa dia punya stoknya tu insya-Allah. Baik. Alhamdulillah insya-Allah tuan-tuan pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita dalam manzilah yang ke-20 iaitu manzilah An-Na'aim. An-Na'aim yang kalau dirujuk tuan-tuan, An-Na'aim ini adalah manzilah yang ke-20 dan juga manzilah yang pertama dalam buruj Qaus. Dalam buruj Qaus iaitu buruj Sagittarius, dan kalau berdasarkan kepada apa yang dihuraikan dalam kitab kita ini, An-Na'aim itu adalah merujuk kepada burung unta. Burung unta. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada hari ini kita akan membahaskan, akan disyarahkan oleh Fadil Tuan Guru kita berkaitan dengan manzilah yang ke-20, manzilah An-Na'aim. Seperti biasa tuan-tuan, nota ada disediakan di link di dalam FB ini, dan juga kitab yang kita rujuk ni pun ada juga disediakan link untuk tuan-tuan mau turun bagi jadikan sebagai bahan rujukan. Dan insya-Allah tuan-tuan seperti biasa, kalau sekiranya tuan-tuan ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan kepada Tuan Guru kita, mohon supaya dapat dikemukakan di ruangan komen dalam FB, dan insya-Allah saya akan cuba raikan di akhir daripada kuliah nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tanpa buang masa saya mempersilakan kepada Tuan Guru kita untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga kerja, pegawai-pegawai, kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Al-Fadhil, Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat diteruskan lagi pembacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Baik, tanpa melengah masa, kita terus kepada bait syair, rangkap syair yang tersedia yang berhubung kait tentang manzilah yang ke-20.
An-Na'aim. Minta Ustaz Amri boleh gerakkan slide paparan. Kita lihat terus kepada rangkap-rangkap syair yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qad badat min ba'dihan na'aimu tis'atu anjumi yarahal alimu. Artinya, dan sesungguhnya jelas selepas daripada manzilah asyaulah adalah manzilah an-na'aim. Manzilah an-na'aim terdiri daripada 9 bintang yang mampu dilihat oleh orang yang mengenalinya. Baik, kita lihat lagi rangkap syair yang selanjutnya. Wahya kama na'amataini syaridah wa mislahunna fin nujumil waridah. Wahya kama na'amataini syaridah wa mislahunna fin nujumil waridah. Artinya, dan manzilah an-na'aim sebagaimana 2 bintang, iaitu 2 ekor burung unta yang lebih dikenali dengan nama burung kasawari. 2 ekor burung kasawari yang pulang dan yang datang, seperti bintang-bintang yang lain. 2 bintang merujuk kepada 2 ekor unta burung kasawari. Seekor merupakan burung unta burung kasawari yang datang, dan seekor lagi burung kasawari burung unta yang pulang. Yang datang dan yang pulang silih berganti. Baik, kita lihat lagi bait syair yang disediakan. Arba'atun qad qabalat ha arba'ah wa fawqahunna najmatun murtafi'ah. Arba'atun qad qabalat ha arba'ah wa fawqahunna najmatun murtafi'ah. Artinya, terdapat 4 bintang yang berhadapan, iaitu menghadap 4 bintang yang lain. Dan di atas keempat-empat bintang itu ada sebutir bintang yang terangkat naik kedudukannya. Bait syair, kita kata rangkap syair ini menjelaskan betapa 2 ekor burung kasawari, setiap ekor melengkapi di situ 4 butir bintang. Maka 2 ekor 8 butir bintang. Yang 9 rupanya ada sebutir bintang lagi yang terangkat naik, dinyatakan. Ya, ada sebutir bintang yang terangkat naik kedudukannya. Wa fawqahunna najmatun murtafi'ah. Kita lihat lagi bait syair, rangkap syair yang selanjutnya. Qalu hiyar ra'i lidzan na'aimi muraqiban lihifziha kai taslami. Qalu hiyar ra'i lidzan na'aimi muraqiban lihifziha kai taslami. Mereka mengatakan bahawa bintang yang terangkat naik itu adalah pemilik Na'aim. Itulah pemilik kepada burung kasawari yang sentiasa memerhati, mengintip untuk menjaga burung kasawari
agar sentiasa selamat. Baiklah, selesai kita melihat pula, telah selesai kita memerhatikan setiap rangkap-rangkap syair, kita lihat pula kalam syarahnya. Kalam syarah setiap bit rangkap syair pun begitu yang terpilih. Hanya ada beberapa rangkap sahaja yang perlu dibahaskan. Perhatikan syarah yang diberikan. Qauluhu an-na'aim bi fathin nuni wa hiya fi barjil jaddi. Qauluhu tis'atu anjumin wa qila samaniyatu anjumin arba'atun sadiratun wa arba'atun waridatun. Falqaribatu minal mujarratil waridah wal ba'idatu sadirah. Falqaribatu minal mujarratil waridah wal ba'idatu sadiratun. Wattasi'u bainahuma min fawqin wa huwa ar-ra'i kama fin nadami. Ya'annahum syabbahu al-mujarrata binahrin waradaduhu na'aimu fa ba'duha waridatun wa ba'duha sadiratun wa hazihi suratuha. Baik, terjemahannya merujuk kepada kalimah an-na'aim pada rangkap syair yang diberikan. An-na'aim itu dibaca dengan baris atas pada huruf nun. An-na'aim. Supaya tak dibaca dengan huruf, tidak dibaca dengan baris bawah. Juga tak dibaca dengan baris hadapan. Tak dibaca an-nu'aim, an-ni'aim. Tapi dibaca dengan baris atas. An-na'aim. Dan manzilah an-na'aim berada di buruj al-jaddi. Kita terkejut kenapa diletakkan dalam buruj al-jaddi. Ada di situ major dan minor. Pada dasarnya dari segi kedudukannya dah memang kita tahu dia berada di Al-Qaus. Buruj Al-Qaus, pusaran panah. Tapi kenapa diletakkan dalam buruj Al-Jaddi? Ianya merujuk kepada apa yang disebut major dan minor. Maknanya buruj yang mana dominan, yang mana menguasai. Jadi buruj Al-Jaddi sebenarnya yang menguasai manzilah an-na'aim. Kalaupun manzilah an-na'aim ini betul-betul terletak dalam buruj Al-Qaus. Tapi siapa yang kuasai dia? Istilahnya begitu. Baik. Apabila merujuk pula kepada kalimah tis'atu anjumin, 9 butir bintang, sebagaimana yang dinyatakan dalam rangkap syair. 9 butir bintang. Bukan ke-8. Kenapa 9? Maka dijelaskan. Manzilah an-na'aim mengandungi 9 bintang. Dan ada yang mengatakan 8 bintang. Iaitu 4 bintang yang pulang dan 4 bintang yang datang. 4 bintang yang pulang yang mana keempat-empat bintang itu apabila ditasyakul, setiap bintang itu dihubungkan dengan garis lurus dan ditasawur, dirupakan, maka tasyakul, tasawur, bentuk dan rupanya seekor burung unta, burung kasawari. Yang ini adalah burung kasawari yang terbang pulang. Dan 4 bintang yang datang, iaitu 4 bintang ni apabila dihubungkan, ditasyakul dengan garis lurus dan kemudian ditasawur, digambarkan, juga tasyakul, tasawur, bentuk dan rupanya seekor
burung unta, burung kasawari. Dan kali ini burung kasawari yang terbang mendatang. Bukan terbang pulang, terbang mendatang. Ya. Dia ada beza cara terbangnya. Kepak ketika terbang menuju dengan kepak ketika terbang maknanya kembali. Ya. Wahal kedua-duanya kepak. Gerakkan kepak. Tapi ya, itu kehebatan burung kasawari. Baik. Apatah lagi ketika dia nak mendarat. Dengan nak berlepas. Sudah barang pasti kepaknya berbeza. Kepak yang sama tetapi seperti kepak kapal terbang ketika nak landing berbeza dengan ketika nak berlepas. Kasawari dapat dilihat pada kepak burung unta itu sendiri. Di mana bintang yang hampir adalah bintang yang datang, manakala bintang yang jauh sedikit adalah bintang yang pulang. Dapat dibezakan. Yang hampir itu adalah bintang yang datang dan yang jauh itu adalah bintang yang pulang. Dua ekor nak dapat dibezakan mana satu. Ya, burung yang datang, mana satu burung yang terbang pulang. Bintang yang ke-9 pula, ni yang nak bahaskan. Bintang yang ke-9 pula terletak di antara keduanya. Di antara keduanya. Di antara 4 bintang yang mendatang, 4 bintang yang pulang. Ada di situ sebutir bintang yang terangkat naik. Bintang yang ke-9 pula terletak di antara keduanya daripada bahagian atas bahagian bintang Ar-Ra'i. Ar-Ra'i. Ya, pemilik sebenarnya. Pemilik, ya, tuan kepada burung kasawari, burung unta itu sendiri. Sebagaimana pada kalam nazam yang dinyatakan. Ini kerana mereka itu menyerupakan seperti laluan sungai di langit yang dilalui oleh burung kasawari. Ada sebahagian burung kasawari, burung unta yang datang dan ada juga burung kasawari, burung unta yang terbang pulang. Beginilah rupa bentuknya. Boleh lihat dalam teks ataupun naskah yang asal. Baik. Boleh Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kita perhatikan dulu bait syair, rangkap syair yang diberikan. Bisalisil 20 min jad'il urfi. Bisalisil 20 min jad'i urif tali'uha bifajrihi kama wusif. Bisalisil 20 min jad'in urif tali'uha bifajrihi kama wusif. Manzilah An-Na'aim ini berada pada bintang yang ke-23 daripada Buruj Al-Jaddi yang sedia diketahui. Manzilah An-Na'aim terbit ketika terbitnya fajar sebagaimana yang disifatkan. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani begitu berpegang dengan pendiriannya dan ulama-ulama sezaman dengannya yang meletakkan bahawa manzilah An-Na'aim ini terletak di Buruj Al-Jaddi. Kalaupun sudah jelas lagi nyata manzilah An-Na'aim ini berada di Buruj Al-Qaus, tetapi ini persoalan siapa kuasai siapa. Ya. Dengan kata lain, di peringkat state, di peringkat kenegerian memang dah jelas. Dan di peringkat persekutuan, beginilah yang nak dinyatakan di sini. Maknanya antara dua kuasa. Antara kuasa state dengan kuasa persekutuan.
antara Buruj Al-Qaus dengan Buruj Al-Jaddi. Sememangnya manzilah, manzilah An-Na'im ini berada di Buruj Al-Qaus, busaran panah. Kenapa diklasifikasikan sebagai dalam Buruj Al-Jaddi? Ini soal penguasaan. Bukan soal siapa yang bayar gaji. Ini siapa yang berkuasa. Siapa yang lebih kuasanya. Kenapa dalam bintang manzilah pun nak sebut perkara itu? Kerana dia ada perkaitan tentang, kita kata, pengaruh. Pengaruh. Baiklah. Nanti akan dibahaskan dengan lanjut. Apapun kita perhatikan juga kalam syarah yang diberikan. Qauluhu bisalisil 'ishrina ilah wa yatlu'u min jihatil yamani al-qubbatu wa hiya nujumun ka hayatil qubbati tahta syawlati wa min jihati syami al-fawaris wa huwa salasatu nujumin mustafatun tatla'u minal mujarrati wa yatba'uha ar-ramhu wa yatlu'u najmun mudhi'un yuqalu lahu al-jahmu wa yuqalu lahu mahalud dhiya. Baik, artinya merujuk kepada kalimah bisalisil 'ishrin pada rangkap syair yang diberikan. Bisalisil 'ishrin dan terbit bersama-sama dengan manzilah An-Na'im, bintang daripada pihak negara Al-Yaman, iaitu arah selatan, bintang Al-Qubbah, iaitu bintang berbentuk dan berupa sebuah kubah yang terletak di bawah bintang Asy-Syaulah. Di bawah bintang Asy-Syaulah, iaitu manzilah Asy-Syaulah. Selepas manzilah Asy-Syaulah adanya, barulah maknanya manzilah An-Na'im. Maka di antara dua manzilah An-Na'im dengan Asy-Syaulah ada di situ bintang berbentuk kubah arah ke selatan sebagai bintang sokongan. Bintang sokongan kepada manzilah An-Na'im. Dan daripada pihak negara Asyam, iaitu arah utara, iaitu bintang Al-Fawaris, iaitu 3 bintang yang cerah cahayanya yang terbit bersama-sama dengan bintang Al-Mujarrah. Bintang Al-Mujarrah ini disebut sebagai galaksi. Faham istilah galaksi? Dan bintang yang mengikut bintang Al-Mujarrah, galaksi, iaitu bintang Ar-Ramhu namanya. Dan terbit bersama-sama dengan manzilah An-Na'im, sebutir bintang yang bercahaya dikenali dengan nama Al-Jahmu dan juga disebut dengan nama Mahalud Dhiya. Itu nama lain yang diberikan. Baiklah. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Berdasarkan paparan Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah, tuan-tuan, puan-puan boleh lihat dalam perisian stellarium. Dan saya menggunakan pengantaraan bahasa Arab dan saya menggunakan tarikh, iaitu kita gunakan versi Arab Mesir. Arab Mesir. Kenapa dikata Arab Mesir? Kerana Mesir itu negara tertua, penempatan kepada umat terdahulu. Mereka lebih awal menjenamakan bintang-bintang sebenarnya dan bersaing dengan Rom. Baik,
kalau kita perhatikan paparan yang diberikan, manzilah An-Na'im terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim sejuk, iaitu pada tarikh 21 Januari. 21 Januari, maka sudah masuk pertengahan musim sejuk. Musim sejuk 21 Disember. Setiap tahun 21 Disember bermula musim sejuk. Maka setelah sebulan berlalunya musim sejuk, maka dikira sebagai pertengahan musim sejuk. Ya, pada jam 6.17 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkur. Maka kita perhatikan di kaki langit ufuk timur. Kaki langit ufuk timur, di mana matahari akan terbit, maka sebelum itu kita lihat dulu fajar. Ya. Fajar menyingsing, detik awal terbitnya fajar di kaki langit timur, dan pada paparan yang diberikan, tuan-tuan ashabul fadilah boleh lihat garis lintang berwarna hijau. Garis lintang berwarna hijau adalah garis ufuk, dairatul ufuk. Dan di situ adanya mata angin syarqun, arah timur. Dan perhatikan garis merah, garis lurus berwarna merah, iaitu garis lurus yang membujur, al-hatul kusufi. Itulah laluan terbit matahari. Garis itulah garisan laluan terbit matahari. Baik, maka betul-betul di atas garis lintang berwarna hijau dan berdekatan sebelah kanan garis bujur berwarna merah hatul kusufi, saya tandakan dengan tanda bulatan pada sebutir bintang, maka itulah dia bintang yang disebut An-Na'im As-Sadir. An-Na'im As-Sadir, bintang. An-Na'im ianya merujuk kepada seekor burung unta yang terbang pulang. Jadi apabila dia terbang pulang, burung unta ni terbang pulang, maka di situ kita akan dapat lihat dua kekuatan yang ada pada tubuh burung unta, burung kasawari. Dua kakinya dan dua sayapnya. Dua kakinya dan dua sayapnya. Maka dua kaki burung unta menempati dua bintang, dua butir bintang, dan dua sayap, dua kepak burung unta kasawari menempati juga dua bintang. Maka cukuplah 4 bintang. 4 bintang yang ditasyakul, ditasawur, dirupa bentukkan seperti seekor burung unta, burung kasawari yang terbang pulang, as-sadir. Maka dalam gambaran itu, kita lihat yang saya tandakan tu, sebenarnya kalau dekat situ gambarnya adalah gambar tangan kepada tentera, seorang tentera menaiki tentera yang sedang memanah. Ke mana dipanahnya? Itu yang digambarkan, al-kaus. Baik, tapi dalam penjenamaan manzilah dinamakan manzilah An-Na'im, begitulah. Baik, manakala kalau perhatikan gambar tu, di atas daripada bintang An-Na'im As-Sadir tu, di atas tu, pergi betul-betul tempat kita kata mata anak panah tu, mata anak panah, dengan genggaman tangan.
si pemanah tu ada sebutir bintang. Tu bintang An-Na'im. Tapi An-Na'im Al-Warid. An-Na'im Al-Warid. An-Na'im Al-Warid, iaitu salah satu bintang kepada 4 butir bintang yang dirupa dan dibentuk dan dirupakan seekor burung unta, burung kasawari yang terbang mendatang. An-Na'im Al-Warid, terbang mendatang. Yang saya tandakan dengan bulat tu terbang pulang. Manakala yang dekat bahagian mata anak panah tu bintang terbang mendatang. Jadi kalau begitu ada 4 bintang mewakili burung kasawari, burung unta yang terbang pulang, manakala yang dekat anak panah tu busaran panah dan anak panah, kat busaran panah anak panah tu ada 4 bintang kat situ. Itu adalah mewakili itu rupa bentuk burung kasawari, burung unta yang terbang mendatang. Baik. Jelas. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Setiap hari manzilah An-Na'im akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Ini dari segi kita kata hitungan nilai anjakan. Setiap hari manzilah An-Na'im akan berganjak sebanyak 1 darjah. Setiap hari berganjak 1 darjah. Ini berarti 365 hari, maka dia akan berganjak 360 darjah. Yang 5 tu mana pergi? Yang 5 itu oleh kerana dia bukan bulat sebenar. Bulat elips. Ellipsoid ini bulat, kita kata bukan bulat geometri. Jadi kalau bulat begitu, itu yang cukup 365 darjah. Kenapa tidak 360 darjah? Kerana 360 darjah, 360 hari. 1 hari 1 darjah. Kenapa? Harinya 365. Baik. Tak perlu kita bahas. Yang jelas, itu kesan daripada ellipsoid. Dan apa yang nak dinyatakan di sini, nilai anjakan bintang manzilah itu sendiri. Setiap hari akan berganjak sebanyak 1 darjah, 30 hari, 30 darjah. Dapat dibuktikan sekiranya kita perhatikan pada tarikh 21 Januari 2022, jam 6.70 pagi di Pulau Pangkor terbit fajar masuk waktu subuh. Bintang An-Na'im As-Sadir yang pertama itu daripada 4 bintang di bintang yang pertama, pada ketinggian 1 darjah 3 minit. Keesokan harinya 22 Jun 2022, jam 6.17 pagi terbit fajar masuk waktu subuh di Pulau Pangkor. Kita dapati bahawa telah berganjak 1 darjah 55 minit. Ini berarti setiap hari berganjak kepada 1 darjah. 1 darjah 55 minit itu dah dikira 2 darjah. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik. Dari segi kita kata pembinaan. Pembinaan. Pembangunan manzilah An-Na'im. Pembinaan, pembangunan manzilah An-Na'im. Kalau sebut pembinaan, berapa bintang yang membina manzilah An-Na'im? Dari segi pembangunan, dia nak membangun, dia mesti ada bintang-bintang yang
menjadi penyokong, memberi sokongan. Bintang-bintang yang memberi sokongan, memberi kekuatan, memberi gabungan. Memberi gabungan. Bukan mana-mana pakatan. Bukan pakatan. Pakatan tak teguh, kejap ni. Tetapi ni gabungan yang mengukuhkan pengaruh. Ya. Jadi sama ada bintang yang menjadi bintang gabungan penyokong itu dari dua belah pihak, kutub utara dan kutub selatan. Itu yang jelas. Sebagaimana kuliah-kuliah yang lalu, dalam membicarakan tentang pembinaan manzilah dan pembangunan manzilah, dua perkara akan dibahas. Yang pertama, sirah. Yang kedua, fikrah. Sirah merujuk kepada bentuk dan rupa. Ya, sirah. Manakala fikrah adalah konsep. Dia berkonsepkan apa. Kerana manzilah itu merupakan, kita kata, alat pengukur waktu. Sama ada waktu untuk pertanian, waktu untuk penternakan, waktu untuk apa jua kegiatan di muka bumi, maka manzilah itu merupakan alat pengukur waktu, penyukat waktu, merupakan jadual untuk masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada baginda Ismail alaihi salam. Baik, kalau diperhatikan, kalau kita perhatikan gambaran yang ditunjukkan, maka Ashabul Fadilah akan perhatikan di situ. Saya letakkan bulatan, ada bulat tu, saya letakkan bulatan itu kepada sebutir bintang yang betul-betul di bahagian ujung mata anak panah. Ujung mata anak panah tu. Tanda bulat. Kerana dekat situ adanya Buruj Al-Qaus. Ya. Maka dekat Buruj Al-Qaus itu merujuk kepada busaran panah. Perhati bahagian busaran panah. Tengok pada mata anak panah tu. Pada mata anak panah tu ada sebutir bintang dan saya tandakan bulat. Bintang itu dari sudut manzilah, bintang itu adalah bintang An-Na'aim Al-Warid. An-Na'aimul Warid. An-Na'aim Al-Warid, iaitu salah satu bintang untuk burung unta, burung kasawari yang terbang datang. Ada 4 bintang kat situ tu. Maka tercatat di situ, itu bintang pertama. An-Na'aim Al-Warid yang pertama di situ. Manakala di bawahnya An-Na'aim Al-Warid yang kedua. Manakala di sebelah kanan tu, sebelah kanan di bahagian hujung busaran panah tu, tu An-Na'aim Al-Warid yang ketiga. Dan ada sebutir bintang yang dekat atas di sikit, dekat bahagian kaki tu, itu An-Na'aim Al-Warid yang keempat. Maka cukuplah 4 bintang yang merupakan ditasyakul, ditasawur, dibentuk dan dirupakan seekor burung unta, burung kasawari yang terbang mendatang. Manakala yang berhadapan dengan itu ada 4 bintang. 4 bintang. Kalau tengok pada bahagian tangan kanan pemanah tu, tangan yang ditarik, dia tarik
kita kata tali pada busaran panah tu. Ditarik tali ke tanah tu. Ditarik tangan yang tarik tali pada busaran panah tu. Dia tarik tali. Tali tu yang diletak anak panah yang panah tu. Maka di situ ada sebutir bintang. Itulah bintang An-Na'im As-Sadir. An-Na'im As-Sadir yang pertama. Manakala di bahagian dagu dia tu, dagu Al-Kaus tu, dagu orang tu, pemanah tu, di bahagian dagu tu ada sebutir bintang. Itu An-Na'im As-Sadir yang kedua. Bawah dia, dekat bahagian kita kata lengan bawah tu, atau An-Na'im As-Sadir yang ketiga. Pergilah bahagian dekat dengan kita kata paru-paru dia tu pula, An-Na'im As-Sadir yang keempat. Maka lengkap dekat situ 4 bintang. 4 bintang yang dirupa bentukkan seperti seekor burung kasawari. Maka cukuplah 2 burung kasawari. Burung kasawari, burung unta yang terbang pulang, dan burung kasawari, burung unta yang terbang mendatang. Silih berganti. Dan antara 2 burung kasawari ni, kasawari yang terbang mendatang dan terbang pulang, perhatikan dekat dengan manzilah Asyaulah. Manzilah Asyaulah, kala jengking tu ke atas ada sebutir bintang yang terkeluar. Bintang yang terkeluar daripada kala jengking tu, itulah bintang yang disebut sebagai bintang yang memberi sokongan daripada sebelah selatan. Maknanya arah Yaman, arah selatan semua merupakan bintang penyokong kuat. Manakala bintang daripada arah sebelah utara merupakan bintang sokongan daripada Buruj Al-Jaddi. Oleh kerana Buruj Al-Jaddi, bintang sokongan daripada Buruj Al-Jaddi lebih banyak. Dengan kata lain, gabungan daripada bintang-bintang Buruj Al-Jaddi. Oleh itu manzilah An-Na'im ini diletakkan di bawah jagaan penguasaan Buruj Al-Jaddi. Kenapa? Kerana kita lihat kepada bintang sokongan. Lebih banyak bintang sokongan ni di Buruj Al-Jaddi daripada Buruj Al-Kaus. Dalam pada tu pula ada satu buruj yang jauh tu. Akrab pun nak jadi penyokong juga. Kerana nak jadi penyokong ni kenapa nak dapat jawatan menteri ke? Tidak, istilahnya begitu. Tapi dia sebagai penyokong sajalah untuk mencukupkan bilangan lah. Baru ada suara, istilahnya begitu. Tapi siapa yang dominan? Siapa yang kuasai? Yang menguasai manzilah An-Na'im ialah bintang-bintang di Buruj Al-Jaddi. Sebab itu diletakkan di bawah penguasaan Buruj Al-Jaddi. Pun begitu, ada sebutir bintang yang kita sebut tadi, bintang penyokong, sokongan, yang bintang itu sememangnya dekat dengan Buruj Akrab, disebut Ar-Ra'i, pemerhati, pemilik. Bintang yang sebutir tu disebut sebagai Ar-Ra'i, pemilik kepada 2 ekor burung unta, burung kasawari. Sama ada burung kasawari yang terbang pulang, yang terbang mendatang. Sebutir bintang penyokong, dan dia juga sebagai pemilik, tetapi ialah pemilik yang tak teguh,
tak teguh tu macam ni, ekonomi tak kukuh, sokongan tak kuat, tu yang apa pun dominannya dia di bawah buruj al-jaddi istilahnya begitu. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik. Berakhir manzilah An-Na'aim dengan terbit manzilah Al-Baladah di ufuk timur ketika terbit fajar. Ya, kalau kita lihat paparan yang diberikan dengan perisian stellarium pada tarikh 3 Februari 2020. 3 Februari 2022. 3 Februari 2022 jam 6.22 pagi. Kedudukan di Pulau Pangkor, terbit fajar masuk waktu subuh. Kita perhatikan. Ya. Pada garis berwarna hijau, garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau berdekatan dengan garis bujur berwarna merah, khatul kusufi. Saya ada tandakan bulatan. Ianya bukan bintang rujukan tetapi bintang yang dijadikan sebagai penanda sahaja berakhirnya manzilah An-Na'aim dan bermulalah manzilah Al-Baladah. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah An-Na'aim. Kita gunakan perisian stellarium pada tarikh 30 Januari 2022 jam 6.18 pagi. 6.18 pagi. Ya. Saya tandakan di situ bulan Al-Qamar dengan 4 penanda berwarna merah. Al-Qamar 4 penanda berwarna merah. Bulan kat situ tu. Perhatikan bulan tu di situ. Bulan berada di manzilah An-Na'aim. Berada di manzilah An-Na'aim. Berada di tengah-tengah di antara 2 ekor burung. Burung unta terbang mendatang, burung unta terbang pulang. Betul-betul berada di tengah-tengah tu. Maka bulan terbit di ufuk timur pada tarikh 30 Januari 2022. Bulan berada di manzilah An-Na'aim. Baik. Sedikit yang saya nak buat penambahan. An-Na'aim, masyarakat Arab zaman berzaman. Masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam hinggalah zaman baginda Ismail alaihissalam, hinggalah dibangkitkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah penjenamaan yang diberikan kepada manzilah An-Na'aim. Manzilah An-Na'aim ini yang kita lihat, An-Na'aim itu membawa arti burung unta. Tapi kalau burung unta An-Na'aim ini kenapa disebut begitu? Maka ianya sebenarnya An-Na'aim ini sebagaimana yang diulas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini rahimahullah, wafat pada tahun 682 Hijrah, menyatakan bahawa An-Na'aim ini asalnya membawa erti binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas. Baik, kenapa dinamakan binatang-binatang buas? Kerana setelah melepasi musim sejuk, setelah
memulakan musim sejuk. Setelah memulakan musim sejuk daripada 21 Disember. 21 Disember, maka di situ telah melalui 3 manzilah. 3 manzilah yang mana masyarakat Arab merasai kesejukan. Kesejukan yang mereka tidak tahan. Ya, daripada manzilah-manzilah yang dinyatakan kan. Ada 3 manzilah yang mana mereka merasai kesejukan daripada Al-Iqlil. Daripada terbitnya manzilah Al-Iqlil, sejuk, Al-Qalb, sejuk, Asyaulah, sejuk. Jadi 3 manzilah ini kesejukan. Telah kita bahaskan minggu lalu. Al-Iqlil, Al-Qalbu, Asyaulah. Maka apabila masuk kepada manzilah An-Na'aim, manzilah yang keempat, ya, mereka menjelaskan kesan daripada 3 manzilah dalam kesejukan. Kesan daripada 3 manzilah dalam kesejukan. Kalau satu manzilah kita kata ambil 13 hari, 10 hari. 13 hari, 10 hari. Jadi kalau lepas 3 manzilah ni, maknanya lepas 30 hari ataupun 30 lebih hari, maka kesan daripada tempoh masa 3 manzilah kesejukan ini, binatang-binatang buas keluar. Survival. Binatang-binatang buas keluar untuk meneruskan hidup. Binatang buas pun nak teruskan hidup, dia perlu keluar daripada penempatannya. Ya, kalau binatang buas, kita kata seperti kalajengking keluar daripada sarangnya. Ya, begitu juga binatang buas, kalau kita kata singa padang pasir, keluar daripada penempatannya untuk terus hidup, maka mengganas. Oleh kerana mengganas itu yang masyarakat Arab, mereka zaman berzaman, mereka agak khawatir untuk mereka memulakan perjalanan perniagaan mereka. Ya, rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita'i was-saif. Kalau mereka daripada Yaman nak menuju ke Mekah, daripada Mekah nak menuju ke Syam, mereka cukup bimbang dan mereka cuba mengelak untuk maknanya memulakan perjalanan sutera, perjalanan perniagaan urus niaga mereka pada ketika manzilah An-Na'aim, kerana keadaan tak selamat. Kita bayangkan kalau daripada Yaman nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah ketika itu merupakan pelabuhan darat. Seperti Ipoh, pelabuhan darat. Daripada Makkah Al-Mukarramah, daripada Yaman nak ke Makkah Al-Mukarramah juga tak ada jaminan. Kerana binatang buas, binatang berbisa. Ya, begitu juga daripada Makkah Al-Mukarramah, mereka nak bergerak, nak menuju ke Syam dalam keadaan sejuk. Mereka pun tak ada jaminan selamat. Mereka berhadapan, berisiko berdepan dengan binatang buas, binatang berbisa. Maka sebab itu dinamakan An-Na'aim. Pun begitu, mereka menaruh harapan. Kerana kehidupan perlu diteruskan. Perniagaan tetap diteruskan. Itulah sumber pendapatan mereka. Itulah sara hidup mereka. Apa pun, tak kiralah binatang buas ke, tak binatang buas ke, mereka teruskan perjalanan dengan mereka menaruh harapan kepada 2 ekor ataupun seberapa banyak mungkin burung-burung unta, burung kasawari. Burung-burung unta, burung kasawari yang akan mententeramkan keadaan.
burung kasawari ada kelebihan. Ada kelebihan pada kekuatan dua kakinya. Ada kelebihan pada dua kepak, dua sayapnya. Itu kelebihan burung kasawari. Dan semestinya burung kasawari ini dia tidak buas kepada manusia. Dia tidak ganas kepada manusia. Dia tidak liar kepada manusia. Dia mampu memberi khidmat kepada manusia. Maka datanglah istilah an-na'am, an-na'aim. Di sebalik binatang-binatang buas, ada di situ binatang yang akan sedia berkhidmat kepada manusia, iaitu burung unta, burung kasawari. Punya setia dan menjaga hal ehwal kehidupan manusia, maka mereka itu shift yang mendatang, yang pulang, yang pulang, yang datang. Shift. Wah, itu istilah yang diberikan oleh masyarakat Arab tentang nilai manzilah an-na'aim yang kita faham untuk waktu di tempat kita ni 25 Januari. Kalau di tempat Arab lebih awal lagi. Januari itu memang masyarakat Arab memang kebimbangan bulan Januari dengan cuaca setelah menghadapi selama sebulan cuaca sejuk melampau. Maka kesan daripada itu semua binatang buas survival. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lebih-lebih lagi waktu larut malam, binatang-binatang buas itu akan menyerang. Walhal masyarakat Arab mereka bermusafir, mereka maknanya travel waktu malam. Rihlat asyita'i wasaif. Mereka travel di waktu malam. Mereka terancam, berisiko. Nak menghadapi binatang pun begitu, mereka mengharapkan burung unta, burung kasawari yang Allah beri kelebihan, kekuatan pada dua kaki, kekuatan pada dua sayapnya. Sememangnya kelebihan burung kasawari kita lihat tak mampu rimau akar ke, rimau belang ke, rimau Malaya ke, rimau Arab ke nak menyerang burung kasawari ni. Dia ada kelebihan dia sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada Ustaz Faizal Jani untuk selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas pencerahan yang telah diberikan tadi. Alhamdulillah, moga-moga kita dapat mengambil istifadah daripada penjelasan yang telah diberikan tadi berkaitan dengan manzilah an-na'aim, iaitu manzilah yang berbentuk burung unta. Baik. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat kita yang mengikuti program kita pada awal tadi. Encik Izul Ibrahim, Ustaz Azizi, Ustaz Hafiz Idris, Wan Azman, Ustaz Said Muhammad Ibrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh mengemukakan soalan kalau sekiranya ada apa-apa soalan yang boleh kita kongsikan, dan insya-Allah akan cuba diperjelaskan oleh tuan guru kita. Ustaz, mungkin berkaitan dengan beberapa isu berkaitan dengan perubahan cuaca dan sebagainya dalam konteks kita di Malaysia ni lah. Mungkin lain sikit daripada topik kita dalam manzilah ni, Ustaz. Kalau diikutkan cuaca pada dua ataupun dalam seminggu dua ni lah. Kalau ikutkan, kalau kami di Ipoh ni hujan pada sebelah malam dan kadang-kadang berlanjut sikit pada sebelah pagi. Dan kalau ikutkan pun ramalan cuaca pun menyatakan bahawa akan ada hujan yang agak lebat lah dalam seminggu dua ni. Dan kalau kita lihatkan pula pada awal Rejab hari tu, kebanyakan negeri-negeri yang melakukan cerapat 6 bulan pada hari yang ke-30 daripada Jamadil Akhir itu melaporkan 6 bulan itu dapat dilihat, tetapi dengan usia yang agak tinggi lah. Wallahualam, kalau nak kita kaitkan berdasarkan kepada ilmu falak ataupun berdasarkan kepada tajribah, pengalaman-pengalaman yang telah dicatatkan dalam kitab-kitab
ataupun mungkin pesan-pesan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihatkan kalau kita ikutkan bulan Februari ni dah hujung-hujung daripada musim hujan atau musim sejuk sebelum kita masuk dalam Mac nanti. Seperti mana yang kita bahaskan tadi, pada bulan Mac ni biasanya akan bermulalah musim bunga. Mungkin Fadil Ustaz boleh jelaskan ataupun boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan situasi semasa cuaca yang mungkin yang selalu Fadil sebutkan tentang climate change itu, dengan perubahan cuaca yang mungkin dapat kita ambil sedikit pedoman, mungkin kita boleh ambil sedikit panduan daripada apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang telah disebutkan oleh para alim ulama kita dalam kitab-kitab mereka sebelum ini. Mungkin ada Ustaz? Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Tinggal lagi apa yang saya nak nyatakan di sini berhubung tentang 3 istilah, kerana kalau kita merujuk apa yang dikemukakan oleh seorang tokoh ulama falak Islam zaman silam, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Dah wafat 1000 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, dia menyatakan bahawa apabila menyebut tentang sesuatu fenomena, maka ianya berkaitan dengan nilai masa. Ya, contoh kalau kita kata fenomena angin timur laut, dan kita lebih mudah menyebut monsun timur laut, maka di situ adanya 2 nilai. Nilai yang pertama disebut ibban, detik awal, dan nilai yang kedua disebut ifan, detik akhir. Alif, ba, alif, nun. Ibban, detik awal, dan detik akhir. Alif, fa, alif, nun. Ifan. Ibban dan ifan. Jadi apabila adanya detik awal, detik akhir, maka di situ wujudlah maknanya nilai pertengahan. Nilai pertengahan. Nilai pertengahan. Pun begitu, nilai pertengahan ini tak dikata masyarakat Arab tidak memberi apa-apa istilah. Tapi dia kata seperti gerhana. Gerhana yang ada detik awal gerhana, detik akhir gerhana. Tetapi satu lagi, masyarakat Arab dia tak sebut tentang pertengahan gerhana tu. Kita akan kata kemuncak. Tidak. Masyarakat Arab mereka mengatakan kemuncak itu mungkin berlaku di awal, mungkin berlaku di tengah, mungkin berlaku di akhir. Jadi maknanya iban dan ifan. Iban dan ifan. Jadi apa yang nak dibahaskan di sini, apa yang berlaku hari ini, 3 kelakuan. Hujan yang kita raih, hujan yang kita peroleh, kini tidak menentu, tidak sekata, tidak seragam. Benda sama tu, jangan cakap benda sama. Tidak menentu, tidak menentu detik awal limpahan, detik akhir limpahan. Kita hanya boleh mengagak, nak mula ni. Kalau dulu kita buat ni pula, monsun timur laut bermula kebiasaannya bila, berakhir kebiasaannya bila. Baik, dah dapat. Tapi kini, Ustaz Fazal Jani,
apa yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Al-Marzuki berlaku apabila berlaku satu keadaan di mana kita pun tak dapat nak isbatkan, nak sabitkan bila iban detik awal, detik permulaan dan bila detik akhir. Oleh kerana tak dapat nak dimulakan, tak tahu nak ditentukan detik awal, detik akhir, maka kita pun tak tahu detik pertengahan itu bila pula. Wah, satu yang apa disebut tak menentu. Yang kedua, tak sekata. Tak sekata ni, kalau semenanjung Malaysia yang ada beberapa negeri, jadi kalau dulu dia akan sekata. Maknanya Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor akan mendapat limpahan hujan monsun timur laut. Tapi kini tiba-tiba Pahang mula dulu. Lepas tu Kelantan, Terengganu, kadang-kadang Terengganu mula dulu. Dia tak sekata dah. Dia tak sekata dah. Yang ketiga, tak seragam. Tak seragam ni nilai limpahan tu. Dulu kita boleh agak detik mula berapa banyak isi padu yang dilimpahkan. Detik pertengahan berapa banyak limpahan isi padu yang dilimpahkan. Detik berakhir berapa kadar isi padu air hujan yang dilimpahkan. Sekarang ni semuanya kita kata tak menentu, tak sekata, tak seragam. Adakah ini apa yang dinyatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ianya telah dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, kemudian dibahas mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, dah wafat 900 tahun yang lalu. Dah wafat 500 tahun yang lalu. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u matar walam tunbitul ardu syai'a. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman. Akan datang suatu zaman. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman yang menimpa manusia, tamturus sama'u mataran, langit melimpahkan air hujan, walam tumbitul ard syai'a, tetapi bumi tak dapat menumbuhkan tanaman dan menyuburkan tanaman sebagaimana yang dikehendaki. Jadi kesan daripada tak menentu, tak sekata, tak seragam, kita dapati bahawa khususnya hasil sawit kita ni melawas. Hasil sawit kita melawas dan menakutkan. Kadar, nanti kalau tak faham nanti Ustaz Zani boleh tanya kawan-kawan kita yang lebih mahir lah ada kebun sawit. Kadar perahan sawit kita sekarang ni menurun. Daripada 20 dah tinggal 18. Berbeza dengan Indonesia. Indonesia kadar perahan dia daripada 18 dah naik 22. Malaysia ketinggalan. Dan Malaysia bergantung dengan Indonesia sekarang tentang hasil KDNK, kelapa sawit. Memang kita cakap apa benda ni, Falang nak cerita ni. Tak. Saya dijemput ke Selangor. Yalah, jawatan pergi Selangor, tak tahulah saya dijemput ke Selangor. Jadi ada seorang Datuk Seri dan seorang Tan Sri untuk berbincang dengan saya soal kejatuhan nilai kejatuhan perahan daripada 20 jatuh 18 perahan sawit. Indonesia naik pula 18 naik 22. Habis Malaysia. Sawit Malaysia terus
melawas. Melawas tu kerana bunga tu tak menentu. Buah sawit tu, pokok sawit tu dia keluar bunga dia tak menentu. Tak menentu. Setelah kita gunakan baja yang terbaik pun tak juga. Maka dia kata, what the solution Ustaz Hanafiah? Kenapa aku? Aku ni imam masjid kerajaan. Ya, S32 je. Sekarang tugas aku ni cuma angkat takbir je. Cakap lebih kena marah. SKT rendah. Angkat takbir je. Apa yang aku boleh cakap? Cuma aku kata, ani kesan. Apabila tak menentu. Tak sekata. Tak seragam. Limpahan air hujan. Yang kita dah bahas tu ayat 11 surah Nuh. Betapa hujan yang lebat itu suatu keperluan. Yursilis sama'a alaikum midrara. Masyarakat Arab dia ambil berat perkara ni. Arab dululah. Arab sekarang mula nak buat balik. Kerana masyarakat Arab dia zaman-zaman tu dia tak ada takwim Januari, Februari kan tak ada lagi kan. Januari, Februari ni Masihi. Arab ni dah ada daripada zaman Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi mereka tak kenal Januari, Februari. Sebab apa? Ada orang bertanya dengan saya, dia kata kenapa nak sibuk-sibuk nak faham manzilah? Kita kan dah ada Januari, Februari, kan dah tahu 21 Januari tu, 21 Mac tu musim bunga. 21 Jun tu musim panas. Cakap bukan. Arab dulu, dia tak ada lagi Januari ni. Dia memang, dia punya takwim itu manzilah. Alat pengukur waktu dia, pengukur waktu untuk aktiviti dia, pertanian, ternakan, manzilah. Dengan dia faham manzilah, dia akan faham tentang musim, cuaca, dan mereka tahu, oh sekarang dah berubah. Kalau dah berubah, apa tindakan? Kita ni dah terantuk baru tengadah. Tu contohnya. Jadi apabila tak kenapa berlaku macam ni. Mak Saleh dia mudah aja dia nak claim climate change. Climate change. Yelah climate change. Tak sampai bila nak climate change. Jawapannya kena tambah peruntukan Kementerian Sains lah. Duit tak ada lah sekarang. Contoh yang dirahmati Allah. Itulah yang saya boleh nyatakan adakah. Sebagaimana hadis yang dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u mataran walam tumbitul ard syai'a. Akan datang satu zaman yang mana manusia akan tempuhi, Allah limpahkan hujan dari langit ke bumi, tapi bumi tak mampu menumbuhkan tanaman dan memprodukkan hasil tanaman sebagaimana yang kita kehendaki. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Ada beberapa soalan. Ini ditanya oleh Fadil Ustaz Amri, Tuan Guru. Ustaz, kenapa manzilah An-Na'im itu tidak ditasyakul dengan burung kasawari seperti yang disebut di dalam kitab? Boleh dapat Ustaz? Dia punya soalan. Boleh. Terima kasih. Kerana dalam kitab itu, dia hanya mementingkan soal bilangan bintang. Bilangan bintang. Dalam kitab, yang penting yang digambarkan tu berapa bintang yang ada kat situ. Bilangan bintang. Dan di mana bintang utama? Di mana bintang utama? Bintang yang menjadi rujukan utama. Jadi kita tertanyalah kenapa Ibnu Hamad An-Nabahani rahimahullah tak lukiskan dekat situ burung tu. Kenapa lukiskanlah burung tu? Apabila sebut lukis burung, burung kasawari Arab tak sama. Dia punya mancung dia ada beza. Burung kasawari di negara Arab dengan burung kasawari di Eropah. Saiznya berbeza. Walaupun namanya burung unta. Seperti juga apabila saya diminta, saya diminta sekarang ni maknanya kita tak ada lembu.
kita nak ambil lembu daripada Australia. Dan saya pun kata saya tak setuju lembu Australia. Kenapa Hanafi tak setuju? Kerana lembu Australia ni dia kerangka dia besar. Rangka dia besar, daging dia sikit. Itu keperluan dia. Rangka dia besar, saiz dia hebat. Saiz dia besar. Tapi daging dia sikit. Habis dia kata nak ambil mana? Saya kata kena ambil Amerika Selatan. Ustaz tahu mana? Ustaz bukan belajar kat UPM. Memang aku tak belajar kat UPM. Tapi tahulah, kan kita belajar kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, Hayatul Hayawanul Kubra. Kan itu kita boleh tahu. Kalau lembu yang iklimnya begini macam mana? Al-Baqarah. Lembu yang iklimnya begini macam mana? Ada kelebihan lembu Australia dekat dengan lembu dekat Indonesia. Ada berbeza dengan lembu kat Malaysia. Berbeza. Saiznya, kerangka tubuh badannya. Begitu juga burung kasawari. Burung kasawari ni berbeza. Jadi sebab itu pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani, tak perlu bagi dia nak lukis bentuk. Nanti orang kata ni kasawari mana satu ni. Ini kasawari maknanya PN ke PH. Ialah bentuk berbeza. Kan? Ni dia nak pilihan raya ni, aku tak dibenarkan keluar. Hari tu aku dah dijemput baca doa. Baca doa untuk pelantikan 56 pengurus pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Wah. Ini tak tahu ni. So dia orang suruh Ustaz Nafias menunggu ni, kan menunggu apa pula aku cakap. Bukan jadi calon lah. Tukang baca doa je lah. Doa je lah. Baca doa mudah-mudahan dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, Ustaz. Mungkin ni soalan terakhir lah Ustaz. Ditanya oleh Tuan Izo Ibrahim kita ni. Bertanyakan tentang bagaimana pengaruh manzilah Buruj Jaddi ini yang ada kaitan dan juga pengaruh pada alam dan juga bumi. Juga memberi risiko pada waktu malam dalam satu perjalanan. Soalan, adakah manusia perlu memiliki burung unta An-Na'aim itu masing-masing dalam membantu perjalanan mereka di muka bumi ini? Ini soalan. Mungkin ada kias-kias sikit kot, Ustaz. Adakah manusia perlu memiliki dalam kita kata kurungan lah, burung unta masing-masing dalam membantu perjalanan mereka di muka bumi ini? Yang tanya pun hebat, yang menjawab pun hebat jugalah. Saya nak nyatakan kat sini apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Allah jualah yang telah menjadikan makhluk-makhluk yang melindungi manusia. Menaungi manusia. Allah mengakui. Contoh, Allah Ta'ala jadikan pokok yang rindang. Pokok yang rindang tu dapat menaungi manusia daripada panas terik. Itu salah satu. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Itu salah satu. Maknanya pokok yang kita kata buat apa, nak tanam pokok besar-besar ni buat apa, buah tak ada tebang. Tak. Walaupun pokok tu tak keluar buah, tak boleh makan buah dia, tapi dia menyediakan khidmat naung daripada panas terik matahari. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Dengan kata lain, Allah Ta'ala sediakan di muka bumi ini pelbagai bentuk protect, defend untuk manusia. Manusia ni banyak defend, manusia ni banyak yang protect kepada mereka. Tapi yang Allah Ta'ala sediakan tu, Ustaz Fazal Jani, tak komersial untuk manusia.
tak komersial untuk manusia. Kalau burung kasawari tadi, Syekh Ibnu Ibrahim cakap, adakah setiap pengembara perlukan burung kasawari? Jadi itu tak komersial. Tak komersial. Seperti Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, burung merpati. Burung merpati digunakan untuk menghantar maklumat. Itu yang Hitler menternak menyediakan sebanyak mungkin ratusan burung merpati. Setiap maknanya satu regimen ada burung merpati untuk dihantar maklumat. Kerana ketika itu kalau nak mengharapkan kita kata gelombang radio, banyak gangguan gelombang radio. Masing-masing pun pandai tentang gelombang radio. Maka harapkan burung merpati yang akan menghantar maklumat. Hebat burung merpati ni. Kita bawa dia pergi dekat Ipoh, dia tahu balik semula nanti dekat Johor Bahru. Dia sekolah mana merpati ni Ustaz Fazal Jani? Kalau Ustaz Fazal Jani bawa dia daripada Ipoh ke rumah aku Johor Bahru, dia boleh terbang balik ke Ipoh. Itu nilai burung merpati antaranya lah. Jadi begitu juga burung kasawari lah, kita pun tak banyak faham. Cuma lagi kalau mungkin Ibnu Ibrahim menyatakan kita nak menggunakan sumber-sumber asli yang ada tu tak komersial. Tak komersial macam mana? Yelah, tak komersial. Kerana sekarang dah ada yang lain kan. Dah ada yang lain. Kerana saya pernah ditegur oleh seorang profesor, doktor menyatakan, Ustaz Hanafiah kenapa nak ajar robot mujayyab? Saya kata, orang minta lah Prof. Kalau orang tak minta, tak payahlah. Yelah, dia kata, kenapa Ustaz Hanafiah nak mengajar benda yang 1000 tahun dulu orang guna? Kini 1000 tahun ke hadapan. Jadi kalau Ustaz Hanafiah masih mengajar lagi robot mujayyab, Ustaz Hanafiah balik semula 1000 tahun ke belakang. Betul aku cakap. Aku ni pun sebenarnya orang minta. Prof, kalau orang tak minta, tak adalah. Habis Ustaz Hanafiah buat robot mujayyab ni buat apa? Buat apa? Inilah yang aku mampu. Mampu macam mana pula? Aku tak mampu macam Prof, boleh claim mileage, kena overtime. Prof boleh dapat macam-macam kelebihan, boleh beli GPS mahal-mahal. Aku mana ada, imam aja angkat takbir aja. Imam je. Jadi aku gunakan apa yang aku termampulah. Yang aku mampu guna robot mujayyab. Gunakanlah apa yang Allah Ta'ala sediakan. Burung kasawari pun tak mampu, burung merpati contoh. Itu aja. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas penjelasan kepada beberapa persoalan yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Walaupun ada lagi beberapa soalan yang saya kira menarik juga untuk diulas oleh soalan oleh Bahar Idris, soalan daripada Ibnu Arman. Saya mohon supaya mungkin tuan-tuan boleh kemukakan soalan pada siri kuliah yang akan datang lah, supaya kita dapat menjawab juga soalan-soalan ini, kerana saya nampak soalan ini pun menarik untuk kita bahaskan dan perlu pada masa yang mungkin agak panjang untuk diberbincangkan. Ala kulli hal, terima kasih banyak kepada Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah. Semoga diberikan kesihatan berpanjangan insya-Allah untuk terus membimbing kita dalam kitab Manzumah Manazil Qamar ini insya-Allah Ustaz. Dan kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan guru kita yang juga bersama-sama kita pada awal hingga pada akhir daripada siri kuliah kita insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan kuliah ini dapat dipanjang-panjangkan. Mohon share dan juga like lagi insya-Allah kepada sahabat-sahabat kita supaya dapat meneruskan memanjangkan lagi perbahasan berkaitan ilmu ini dapat diberikan pada sahabat-sahabat kita yang mungkin mencari-cari maklumat berkaitan dengan hari ini insya-Allah. Terima kasih banyak kepada tuan guru kita, kepada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Selasa hadapan pada masa yang sama dengan kitab yang sama, dan yang paling penting dengan tuan guru kita yang sama juga insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk kita bertemu lagi dalam siri kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Quli qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.